كافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. كتابة سورة كافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله. Hai sekalian sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang Allah rahmati, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terafakkan setinggi-tinggi puji, puja syukur pada Allah atas kurniaan Allah, atas kelimpahan Allah kepada kita. Satu nikmat yang tak pernah lekang daripada bibir kita, kita selalu syukuri. Islam. Alhamdulillah. Aku lahir dalam Islam, ya Allah. Aku bukan wanita kafir, aku Islam, ya Allah. Terima kasih. Celik-celik mata kita dah Islam. Kita tak payah tercari-cari, dah. Terkejar-kejar, menunggu hidayah, mencari hidayah. Dah. Sebaliknya Allah Ta'ala dah letak dah kita dalam Islam. Nikmat yang paling terbesar. Itu dipanggil nikmat teragung. Dan seterusnya iman yang dilimpahi dalam hati kita. Kemudian Allah Ta'ala letakkan ihsan. Takut. Orang ihsan ni orang yang takut nak buat jahat. Sebab dia nampak Allah duk tengok dia. Dan dia rasa dia nampak Allah. Allah dah ada depan dia. Itu orang yang berihsan. Jadi dia sentiasa berhati-hati di dalam segala kelakuan dia. Perkataan dia. Perbuatan dan sebagainya. Itu ihsan. Dan seterusnya nikmat yang wajib kita syukuri adalah kesihatan. Alhamdulillah. Kesihatan kalau dah sakit, tak guna dah. Cari ubat. Ubat bukan menyembuhkan. Allah juga yang menyembuhkan. Kembali pada Allah. Cari Allah dulu. Bersyukur dulu pada Allah. Kurang bersyukur, Allah tarik nikmat dia. Lebih bersyukur, Allah uji terus menerus. Alhamdulillah. Kita dilahirkan untuk diuji. Tidak beriman seseorang itu jikalau dia tidak diuji. Alhamdulillah Allah pilih kita. Allah pilih kita kerana syurga Allah tu mahalnya, ya Allah. Mahalnya syurga Allah tu. Bayarlah dia dengan pengorbanan. Bayarlah dia dengan kesabaran. Bayarlah dia dengan mas kawinnya, yakni redha.
Mas kahwin syurga Allah adalah redha. Bukan senang no. Bukan senang. Macam saya kata kemarin, redha dan sabar ni cukup payah kita Ni nak buat. suara kan. Okey. Pun Hari ni kita sambung tutup yang nak jadi. hadis daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Iaitu kita akan masuk bab yang ke-45 mengenai tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Rasulullah tu dia seorang yang mudah menangis. Kenapa dia mudah menangis? Orang yang mudah menangis ni hatinya lembut, hatinya lembut, mudah tersentuh, sensitif, di mana pada bahagian-bahagian tempat, pada bahagian-bahagian kehidupan Rasulullah, baginda begitu tegas. Pada ketikanya baginda begitu pemarah, dan pada ketikanya baginda paling kuat menangis. Dan yang mana pada minggu lalu kita ada termasuk satu hadis-hadis yang ke-322. Yang mana kata Muta'arif kepada anaknya Abdullah bin Syekhir, dia kata, aku semayang dengan Rasulullah, dia kata, aku dengar bunyi lagu ayat mendidih, menggelegak tu. Rupa-rupanya datang daripada bunyi dalam dada Nabi. Kita bila menangis dalam perut ni, dia bunyi di dalam ni. Yang mana kata Muta'arif, aku ingatkan bunyi ayat mendidih, rupa-rupanya bila diamati bunyi tangisan yang dalam, di dalam rongga, di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis di dalam sembahyang. Di mana hadis yang lalu mengharuskan kita untuk menangis dalam sembahyang. Boleh menangis. Katalah kadang-kadang tangisan kita tu sampai terkeluar. Sikit-sikit tak apa lagi. Sikit-sikit tak apa lagi. Jangan kriau lagi budak-budak tu batai lah. Agak-agak lah nak kriau pun tua-tua dah kot. Kan menangis yang kalau kata terisak-isak tak apa lagi. Macam kita duk dengar Imam Haramain, Imam Masjid Mekah. Yang bila dia baca Al-Quran, yang ya Tuhan nafsul mutmainnah, berhenti terisak-isak kita walaupun tak faham apa-apa, tak mengerti maksud bahasanya, kita menangis. Menangis sebab apa? Terharu mendengar tangisan tu. Jadi itu kalau Imam Haramain, apatah lagi imam seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah macam mana sedan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia kata bunyi lagu ayat mendidih tu. Jadi bermakna tangisan kalau kita menangis dalam sembahyang tak batal sembahyang. Jangan sampai renggah kriau teruk-teruk tu batal lah. Agak-agak saya kata agak-agak lah. Nak menangis pun faham kan maksud dia renggah kriau tu? Lagu kita tabu budak-budak tu dia riau nganga belah-luah tu. Tak lah kita ni tua-tua dah. Buruk sangat kot nak menangis lagu tu. Okey. Kita akan masuk pada hadis yang ke-323. 323. Itu bagi kitab saya lah. Kalau kitab perempuan mungkin ada yang berubah. Ada yang kalau kitab Syama'il yang mereka buat hak besar tu 303. Tapi kalau Syama'il yang dalam kitab yang kita sama-sama tadabbur ni 323. Tak apa, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله تحملاني. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, bacalah satu ayat kepadaku. Aku berkata, wahai Rasulullah,
Akukah yang perlu membacanya kepada engkau? Sedangkan Al-Quran ini turun kepada engkau. Baginda bersabda, aku suka mendengar daripada orang lain. Maka aku membaca surah An-Nisa hingga ayat Wajibna bika ala haulai syahida. Abdullah berkata, aku melihat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinangan air mata. Ah, ini satu hadis berkenaan dengan tangisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika mana Abdullah bin Mas'ud duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud, baca sat Quran. Baca sat surah apa-apa pun tak apa. Ha? Baca sat surah apa-apa pun tak apa. Jadi bila mana Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud ni untuk membaca Al-Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud terkejut. Aku kan nak kena baca. Nak suruh aku baca ke? Rasulullah kata, pasal apa? Dia kata, bukankah Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Maksud dia, Rasulullah adalah insan yang lebih tepat membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu turun terus-menerus kepada Rasulullah. Dan yang mana kita tahu Rasulullah ini bukan saja memiliki wajah yang tampan. Tetapi baginda juga mempunyai suara yang merdu. Kelunakan di dalam membaca Al-Quran. Kan minggu lepas kita baca. Nah, tiba-tiba Rasulullah minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca. Jadi seganlah. Macam kita lah. Kita duduk dengan sahabat yang pandai baca Quran. Kita yang tak berapa pandai ni. Nah. Tak malah bacalah. Seorang hang sedap. Nah. Hang lagi pandai. Tentu kita akan kata dekat dia macam tu kan. Jadi Rasulullah jawab apa nak? Dia kata dia suka. Kata Nabi SAW, inni uhibbu an asma'ahu. Aku ni suka sangat dengar orang baca. Bukan istilah sedap ke tidak. Bukan istilah lunak ke tidak suara orang yang membaca itu. Tetapi Rasulullah menghayati isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Maka itulah yang menyebabkan baginda seronok suka apabila mendengar orang membaca Al-Quran. Dia lebih suka jadi pendengar. Sebab tu ada dalam Al-Quran, bila mana orang baca Quran, kita kena diam, ansitu, dia kata. Diam dan wasma'u, dengar. Jangan dia baca depan kita ni. Kita duduk dalam halaqah tadarus Al-Quran sama-sama. Katalah satu halaqah, satu kumpulan tu adalah 4-5 orang. Sementara kawan tu duk baca muka surat dia, hak lain punya bersemang mengaum dalam kumpulan yang sama. Memang tak berdosa tapi biadab. Biadab. Tak menghormati Al-Quran. Sembang gelak kukah-kukah. Sedangkan dalam ayat Al-Quran itu ada membicarakan tentang azab neraka. Kita yang bodoh, yang tak faham bahasa ni duk gelak, duk sembang merapu dana depan Al-Quran. Itu dipanggil orang yang biadab. Dalam bahasa yang lebih kasar, kurang ajar. Orang Pulau Pinang kata, korang ajak sungguh. Orang duk baca tentang ayat azab. Dia duduk gelak memperolok-olokkan, mempersenda-sendakan. Kalau nak sembang sangat-sangat, tak tahan, tutup Quran tu, sembang. Tapi mulut ni, bila habis-habis tu, dia tak ada nak sembang lah. Hak tadi tu dia nak tersembang sangat-sangat. Okey, kita kembali kepada hadis ni balik. Kemudian membacalah Abdullah bin Mas'ud seperti mana yang diminta oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila sampai kepada ayat yang ke-41 daripada surah An-Nisa, maka sampai kepada ayat yang berbunyi wajibna bika ala haulai syahida. Sampai kepada ayat tu dia dengar Nabi berbunyi lagu yang dalam hadis yang terlalu cerita. Kemudian dia jenguk, dia tengok wajah Nabi rupanya berlinangan dah mengalir. Bukan berlinang kelopar tu, tapi dah berlinangan, dah jatuh air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis. Itu kata hati Nabi ini terlalu lembut, terlalu mudah disentuh. Sentuhan daripada ayat-ayat Al-Quran. Apa yang ada pada wajibna bika ala haulai syahida.
Maksudnya dia kata, maka bagaimana keadaan orang-orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul, daripada setiap umat dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi ke atas mereka. Okey, pada ayat ini yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kenapa dia menangis kerana dia akan menjadi saksi di hadapan umat, di depan-depan Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh umat manusia pada hari itu di padang mahsyar. Keadaan Allah Taala sebut kami akan datangkan Rasul itu sebagai saksi. Dia akan duduk di depan kita, menyaksikan perbicaraan seorang demi seorang, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Kenapa baginda menangis? Sepatut kita menangis, no? Kita yang kena menangis baca ayat ni. Sebab Nabi dia jadi saksi. Pesalah yang kena menangis. Ini tak saksi yang menangis. Sebab tak sanggup menyaksikan segala kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh umat manusia. Tak sanggup menyaksikan. Kesian sangat. Ya? Takut kita malu dah tentu. Kita akan malu dengan rasa malu yang teramat-amat sangat. Ya? Yang mana kita tengok daripada hadis ni kita boleh ambil guna satu peristiwa yang disebutkan oleh Sayyidina Abi Darda menceritakan satu hari Rasulullah pergi buat umrah. Dia pergi seorang-seorang dia. Katanya baginda sallallahu alaihi wasallam datang daripada Ja'ranah. Waktu malam dia keluar dengan kuda dia, dia pergi buat umrah. Dia pergi buat umrah secara bersendirian. Tak abang kat siapa-siapa pun. Tu lepas Nabi kena racun. Cerita Nabi kena racun. Okey. Nabi sampai di Baitullahil Haram, Nabi tawaf. Orang tak ramai lah. Waktu tu memang orang tak ramai. Jadi sedang Nabi bertawaf, Nabi mendengar ada seorang lelaki yang juga bertawaf sambil menyebut Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Sepanjang perjalanan pusingan tawafnya, dia menyebut perkataan Ya Karim, Ya Karim. Nabi dengar. Ya Karim tu nama Allah yang maha mulia. Wahai Allah yang maha mulia. Wahai Allah yang maha mulia. Itulah yang dibaca oleh Arab Badawi. Dan apabila Nabi amati dekat-dekat, rupanya dia seorang lelaki Badawi yang hitam legam. Badannya tinggi. Dalam keadaan dia memakai ihram. Jadi Nabi ikut dia. Nabi ikut membaca. Nabi pun ikut Ya Karim. Ya Karim. Jatuh perkataan itu di hati Nabi. Sehingga menjadikan kekhusyukan di dalam pusingan tawaf. Apabila habis pusingan tawaf tersebut, maka si Arab Badawi itu pergi duduk di Hijr Ismail. Duduk di Hijr Ismail. Dia meneruskan perkataan Ya Karim, Ya Karim. Nabi ikut. Pergi duduk di Hijr Ismail. Bila Nabi berdiri di tepi dia, dia pandang kepada Nabi. Dia ni duk main-main, duk ajuk aku ni. Dia tak kenal Nabi dah. Dia tak kenal Nabi. Dia ni duk ajuk aku, duk ejek aku ni. Lepas tu dia cuba menjauhkan diri sikit daripada Nabi. Nabi ikut nak dengar kelunakan suara yang terbit daripada dalam hati seorang hamba yang merayu pada Allah. Ya Karim, ampunlah dosaku. Ya Karim, ampunlah dosaku. Duk merayu pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi ikut, Nabi suka. Nabi ikut lagi dia. Dia pandang kepada Nabi, dia kata, hey, dia kata, Han duk ajuk aku lebih kurang lebih macam itulah perkataan. Han duk ejek-ejek aku Dia kata kepada Rasulullah. Rasulullah kata tak. Aku suka pada perkataan tu. Bukan dia kata. Daripada awal tadi waktu tawaf. Aku tengok dia kata. Kamu sedang mengejek-ngejek perkataan aku. Ikut aku. Dan sampai di sini aku berhenti. Kamu juga mengikut aku. Dan mengejek perkataan tu. Bukan Nabi kata. Aku tak mengejek. Aku tidak mengejek. Tapi aku suka membacanya dengan kamu. Nabi ikut baca. Lepas tu, dia kata kalau macam ni, kata si Arab Badawi tadi,
akan ku laporkan perangai kamu ini, perangai mempersendakan ya Karim ini, mempersendakan orang yang sedang tawaf ini, akan ku laporkan kepada Rasulullah. Ha. Rasulullah masa ni terdiam tu. Kata Rasulullah, pasal apa nak laporkan dekat dia? Kata Arab Badui ini, sesungguhnya dia, kalau dia dengar orang memperolokkan agama Allah, kalau orang yang memperolokkan nama Allah, kalau orang yang mempersendakan orang yang sedang beribadah, dia akan marah, dia akan murka. Dia kekasihku, kata Arab Badui itu tadi. Masya Allah, kata Rasulullah. Kenal tak dia? Tak kenal, kata Arab Badui. Aku tak pernah kenal dia. Aku tak pernah jumpa dia. Aku adalah seorang Badui. Badui ni orang asli. Duduk di pendalaman. Aku tak pernah jumpa dia. Tapi sampai risalah kawan-kawan balik habaq mai. Orang dia sekian-sekian begini. Baik macam ni. Pemurahnya. Pemaafnya. Sopan santunnya. Lepas tu dia kata, Arab Badui itu kata dekat Rasulullah. Kalau bukan kerana rupa hang yang tampan ni. Yang kacak cantik ni. Nescaya aku pukul dah hang. Ah, dia tak pukul Rasulullah. Sebab Rasulullah dah ajuk dia ni. Kerana ketampanan wajah Rasulullah. Bila Rasulullah tanya, pernah jumpa? Tak tahu, dia tak pernah jumpa. Tapi aku merindui dia. Waktu tu Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Kau merindui orang yang tidak kau kenali, kata Rasulullah. Ketahuilah kamu, akulah Muhammad Rasulullah. Betul? Betul ke? Lantas satu tindakan. Dia terus sujud, kucuk kaki Nabi SAW. Allah. Turun sujud. Menghadap dengan Rasulullah. Turun dan kucuk kaki Nabi SAW. Nabi pun mengundur kakinya selangkah ke belakang. Bermakna Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Nabi kata, aku diutuskan bukan untuk menjadi tuan kepada hamba. Bukan untuk disujud di kakiku. Tetapi aku diutuskan untuk menyampaikan risalah kebenaran dan kebatilan. Membawa peringatan azab bagi yang berdosa. Membawa kenikmatan syurga bagi yang beramal soleh. Itulah sebab aku diutuskan. Bukan untuk disujud. Bukan untuk menjadi tuan kepada hamba. Kerana kita semua adalah hamba. Lalu menangislah Arab Badui ini. Menangis dengan sesungguh-sungguhnya. Mohon maaf, aku telah menghinamu. Tak, Rasulullah kata. Sebaliknya aku yang tertarik dengan kata-katamu. Rasulullah ni, dia sanggup berguru. Dia berguru lah tu yang dia ikut sambil baca Karim tu nah. Dia sanggup berguru walaupun dengan Arab Badawi yang tak kerti nak kata apa. Dia tak tahu kata apa, dia cuma boleh kata tu je. Tapi andainya perkataan itu boleh menjatuh, menimpa hatinya, menyebabkan dia menangis, buat dia bagi terasa bahawasanya kebesaran Allah ada di situ, ada dalam hatinya, maka ya Karim dah cukup. Tak payah baca ayat panjang-panjang dah. Jadi Rasulullah suka, maka Rasulullah ikut. Dan kata Arab Badawi itu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, seandainya benar kamu ini diutuskan untuk menyampaikan risalah kebenaran dan juga menyampaikan azab siksaan untuk yang melakukan kemaksiatan, maka kupohon padamu ya Rasulullah, bolehkah dosa aku ini diampunkan? Okey, jawab Nabi SAW. Allah tu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Dalam keadaan tu tiba-tiba turunnya Jibril alaihissalam. Jibril pun turun. Jibril bawa satu utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Jibril, ya Muhammad, katakan kepada si Badui itu tadi. Mula-mula dia kata, wahai Muhammad, Allah As-Salam mengirim salam padamu. Allah kan di antara nama-nama Allah ialah As-Salam. Mengirim salam kepadamu wahai Muhammad. Dan katakan kepada si Arab Badawi ini, mereka tidak boleh terlalu senang dengan maksiat. Jangan bersenang-senang dengan maksiat. Kerana setiap dosa itu akan dihisab. Setiap kelakuan itu akan diperhitungkan. Jadi Rasulullah pun sampaikan kepada Arab Badawi yang tak mendengar waktu ni.
Tak nampak Jibril ni. Dia datang melalui wahyu terus ke dalam hati Nabi SAW. Nabi pun sampaikan apa yang Allah Ta'ala pesan. Jangan terlalu bersenang dengan dosa. Nah, tak apa. Buat pilah banyak mana pun. Allah tu maha pengampun. Tak apa, buatlah. Allah tu maha pengampun. Lepas ni kita taubat. Tak apa, buatlah. Lebih kurang macam tu lah perkataan yang selalu dikatakan oleh orang yang jahil. Nah, tak apa, tak apa. Kita buat dulu. Nanti kita taubatlah esok-esok ni. Nah, lah ni muda lagi. Esok tu kita taubat. Itu perkataan. Maka kata Allah, jangan kamu bersenang-senang dengan dosa kamu. Sebab Allah itu maha penghitung. Eh? Jadi bila Rasulullah kata kepada Arab Badui apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril ini tadi, maka Arab Badui itu kata, kalaulah aku dihisap di akhirat nanti, engkau Muhammad sebagai saksi. Ya benar, Rasulullah sebagai saksi. Kita akan dihisap seorang demi seorang, setiap satu persatu pada amalan baik dan juga amalan buruk. Kesemuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa meninggal satu zarah pun. Satu zarah pun dia tak tinggal. Semua akan diperhitungkan. Maka kata Arab Badui, andainya aku dihisapkan. Nah, andai aku dihisapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang dosa-dosaku, maka aku akan tanya kepada Allah. Aku nak tanya balik ke Allah. Bukankah maghfirahmu itu maha luas? Kalau aku dihisap tentang dosa-dosaku, aku nak tanya kepada Allah, bukankah maghfirahmu itu luas? Dan yang kedua, kalaulah diperhitungkan, dihisap jugalah tentang maksiat-maksiat yang aku lakukan, maka aku akan tanya kepada Allah, bukankah maghfirahmu itu maha besar? Dan seandainya diperhitungkan, ditanya, dihisapkan tentang kebakhilan aku, kekikiran aku, maka aku akan tanya Allah, bukankah Allah Ta'ala itu maha pemberi rahmat, maha pemurah? Jadi 3 perkataan si Badui ini menimpa di hati Nabi SAW, menyebabkan Nabi menangis sampai tersungkur, jatuh sujud di kaki Baitullah. Jatuh sujud di kaki Baitullah. Dia menangis. Benar. Benar. Allah itu maha pemaaf. Allah itu maghfirahnya luas. Allah itu maha pemurah. Sambil dia menangis. Ya Ghafir, Ya Ghafir, Ya Ghafir. Sujud di kaki Baitullah. Dia menangis sesungguh-sungguhnya. Dan esak tangisnya hingga menggegar kedudukan malaikat di aras. Apa yang berlaku? Jibril turun. Dalam tangisan Nabi yang belum reda, Jibril turun. Jibril kata, ya Muhammad, berhenti tangisanmu. Allah memerintahkan kamu untuk berhenti menangis. Katakan kepada si Badawi itu tadi, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah merahmati dia dengan maha pemurahnya Allah Ta'ala itu. Maka segala kemurahan itu diberikan kepada si Arab Badawi. Dengan Allah Ta'ala menggantikan kepadanya syurga. Dia dapat duduk dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi kuat menangis. Sebab maghfirah Allah tu maha luas. Pemurahnya Allah. Dengan satu perkataan ya karim boleh menukar ke syurga terus. Sedangkan Arab Badui itu tak tahu apa-apa. Hadir kepada Allah membawa dosa yang begitu banyak. Dengan kejahilan yang bersarang di dada. Tetapi oleh kerana taubatnya pada ketika itu, Allah Ta'ala yang maha pemurah mengampunkan seluruh dosa-dosanya hingga keistimewaan yang dianugerahkan kepada Arab Badui itu, syurga dan dapat duduk dengan Nabi SAW. Sampai tahap tu. Lepas tu bila Nabi menangis lebih kerah, Jibril kata, berhentilah tangis wahai Muhammad. Kerana sesungguhnya malaikat yang menanggung aras dah lupa zikirnya. Allah Allah sampai tahap tu sampai malaikat yang menanggung aras lupa zikirnya. Sebab dengar Nabi menangis tu, esakkan begitu kuat. Diangkat naik ke aras. Malaikat yang menanggung aras sampai lupa. Apalah bunyi kekasih Allah ni. Menangis sangat ni. Jibril sampaikan kabar gembira padanya bahawa sesungguhnya Allah telah mengampunkan si Badui itu tadi. Baru Rasulullah berhenti. Bahagia tengok sampai tahap tu tangisan Nabi SAW
hingga boleh menggegarkan aras. Dia dengar aja apa orang kata. Nah, dia dengar perkataan. Sebab tu kita ni nak berguru, kita jangan pilih sangat-sangat. Alah lagu ni ke yang nak mengajar aku. Maksud kata jangan pilih sangat tu, kita kena tahu lah dia guru yang mursyid. Nah, jangan tengok latar belakang dia. Seandainya dia seorang kanak-kanak yang menasihati kita, kita wajib dengar. No? Kerana tak semestinya kita tuan ni cerdik. Nah? Banyak sangat benda yang kita tak tahu. Kita mungkin ditarbiah oleh binatang pun kadang-kadang mentarbiah kita dengan sikap binatang. Nah? Dia boleh mentarbiah kita. Okey. Saya suka nak share. Saya pernah ditarbiah oleh seekor kucing buangan ni. Nah? Bila mana dia pi ke lungguk sampah. Nah? Duduk kampung macam saya ni adalah lungguk sampah. Nah? Dia ni beranak dalam kayu. Nah, ada 4 ekor anak dia. Dia nanti pagi-pagi dia pi ke lungguk sampah tu. Orang buang sisa makanan. Sisa makanan. Dia bawa, dia heret bungkus makanan tu. Dengan plastik-plastik sekali. Bila saya ikut dia, rupa-rupanya dia pi di bawah kayu. Dia sampai tu, anak tu 4 ekor pakat keluar. Punggah makanan dalam bungkus yang ibu tu bawa balik. Subhanallah, waktu tu sungguh-sungguh tersentuh hati saya. Kita ni kalau Allah Ta'ala nak tarbiyah, kalau Allah Ta'ala nak ajak kita, hanya dengan menghantar binatang pun cukup kalau kita nak ambil ibrah. Ha? Kesiannya tengok, seorang ibu, seekor ibu. Begitu besar kasih sayangnya. Bawa plastik yang bekas. Orang makan, dia tak makan. Walhal dia lapar. 4 ekor anak yang sedang menyusu. Labuh susu dia kita tengok. Mungkin dah tak ada apa. Sepatutnya dia makan untuk dia. Tapi dia bawa balik. Keluarlah anak-anak yang tak tahu apa tu terus makan. Kita, bila Allah Ta'ala nak tarbiyah kita, dia akan datang melalui macam-macam. Ajar kita, ambil yang baik, pandang yang baik, cara yang baik. Inilah kisah daripada hadis ni. Rasulullah suruh Abdullah bin Mas'ud baca. Walhal Abdullah bin Mas'ud ini di antara sahabat yang bacaan kurang sikit. Suaranya tidaklah semerdu sahabat-sahabat lain. Tapi Rasulullah bukan ambil melalui itu. Rasulullah ambil melalui isi kandungan Al-Quran itu. Menyebabkan Rasulullah menangis hiba pada ketika itu. Ini di antara kenapa Nabi menangis. Kenapa Nabi menangis. Begitu terkesannya hati baginda SAW apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mana baginda akan menjadi saksi di sana nanti, menghadap dengan Allah Ta'ala, menghadap dengan umat manusia. Kita kena rasa gentar, takut. Siapa yang nak tengok dosa kita? Nabi SAW. Tak apa kita kata dia bagi syafaat. Tak malu ke dekat dia? Tak malu ke kat dia? Dia ajak kita dari A sampai Z. Dia ajak kita daripada mula-mula lahir, daripada duduk dalam kandungan. Daripada mula-mula mengandung dia ajak dah. Apa nak kena baca, apa-apa. Sampai ke liang lahat. Nabi tak tinggal satu perkataan pun. Semua dia ajak. Menyampaikan begitu tablighnya baginda SAW. Dia punya ajak. Tapi kalau kita tak ambil yang tu, kita nak pilih jalan jahil dengan satu alasan mudah, tak apa. Rasulullah ada di sana, nanti dia tolong kita. Jangan terlalu mengharap dibimbangi kita dihalau daripada Haud Kautsar. Tak kenal Rasulullah. Bila tak kenal Rasulullah, tak boleh jumpa. Mai sampai kepada sisa kita, tak ada dia di situ. Rupanya dia dah di syurga bersama dengan nikmat-nikmat yang lain, orang-orang yang lain. Bimbang lah. Sebab tu kita jangan bersenang lenang harap tak apa di sana ada dia. Memang Allah Ta'ala kata dia akan didatangkan Muhammad itu sebagai saksi. Tetapi jikalau kamu terlalu bersenang lenang dengan dosamu, maka saksi itu pun tinggal. Allah Ta'ala hijabkan dia. Kan ayat Al-Quran yang kita baca pada hari Isnin baru ni. Kita akan terhijab. Maksudnya Allah pun tak pandang, Rasulullah pun tak pandang. Itu di antara yang disebutkan. Kenapa Nabi menangis. Nabi menangis. Kesian kat dia menangis. Dia banyak menangis. Jadi, tangislah. Andai tangisan ini dapat menghapuskan rasa dosa kita kepada Allah. Menangislah. Andainya kita benar-benar menyesal dengan dosa. Dan kalau tak menangis, paksa bagi menangis. Lama-lama, lembutlah hati kita yang kerah tu. Okay, satu hadis.
Hadis ni agak panjang sikit nah, tapi tak apa, meraihkan hadis ni kita baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amru. Qala in kasifati syamsu yauman ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه وجعل ينفقه ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. Panjang sikit ini nah, tak apa kita baca dulu. Hadis daripada Abdullah bin Amr menyatakan pada satu hari berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menunaikan solat sehingga hampir tidak merokok. Kemudian baginda rokok. Hampir tidak mengangkat kepalanya. Kemudian mengangkat kepalanya. Hampir-hampir tidak sujud. Kemudian baginda sujud. Hampir-hampir tidak bangun. Baginda teresak-esak dan menangis sambil berdoa, wahai Tuhanku, tidakkah engkau berjanji kepadaku untuk tidak menyiksa mereka, sedangkan aku bersama mereka? Wahai Tuhanku, bukankah engkau berjanji untuk tidak menyiksa mereka yang memohon keampunanmu? Selesai solat, matahari terang kembali. Baginda bangun dan memuji Allah seraya bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan sebahagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak berlaku gerhana kerana orang meninggal atau baru lahir. Jika berlaku gerhana matahari dan bulan, maka segeralah mengingati Allah. Baik. Satu hadis berkenaan dengan solat gerhana. Sebenarnya Nabi bersolat gerhana. Di sini berlakunya gerhana matahari. Itu pada zaman Nabi SAW. Jadi Nabi pun melakukan solat. Kita panggil solat gerhana matahari lah. Pada waktu siang hari. Yang disebutkan di dalam hadis ni dia berlaku pada waktu duha. Waktu duha berlakunya gerhana matahari. Nabi pun bagi tahu kepada para sahabat untuk berkumpul ramai-ramai. Bersama-sama mereka bersolat sunat gerhana matahari di tengah padang. Di tempat yang terbuka luas tu. Maka kata Abdullah bin Amr ni, bila kami sembahyang dengan dia ni, dia berdiri punya lama, baca surah punya panjang. Seolah-olah dia sampai rasa dalam hati dia sembahyang gerhana matahari ni tak ada rokok kot. Punya panjang baca. Kemudian dia kata, rokok. Ada rupanya. Ada rokok. Dia berperokok. Rokok punya lama. Sampai yang dikatakan yakat tu hampir-hampir tak bangkit dah kemaknya. Lepas tu dia angkat kepala dia. Bila dia angkat, yang tidaklah. Bila dia tidak punya lama, dia kata tak ada dah kot, tak sujud dah kot. Kot sembahyang gerhana matahari ni hanya ada rokok saja. Rupanya dia sujud. Sujud pula, sujud yang lama. Dia kata hampir-hampir tak bangkit dah. Bangkit. Itulah perbuatan Nabi. Untuk sembahyang solat gerhana matahari. Pada berdiri surah yang panjang-panjang Nabi baca. Sampai dia rasa tak ada rokok kot. Rupanya ada rokok. Bila ada rokok tak bangkit dah kot. Rupanya bangun lagi. Kemudian sujud. Apabila sujud, suara saya pelan. Ada komplain, ada komen. Macam mana suara saya okey kah? Tolong bagi maklum Kak Amar. Kak Ana. Okey ya. Ada yang
Tulis mesej kat sini suara saya tak clear. Maaf nah. Okey, dalam perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat gerhana matahari ini sampailah Nabi bangun berdoa. Yang akhirnya Nabi bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam doa baginda sallallahu alaihi wasallam katanya, wahai Tuhanku, tidakkah engkau berjanji kepadaku untuk menyiksa mereka sedangkan aku bersama mereka? Wahai Tuhanku, bukankah engkau berjanji untuk tidak menyiksa mereka yang memohon keampunan padamu? Dua doa yang dia ulang-ulang ini menyebabkan Nabi menangis sehingga basah janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Tangisan yang tak berhenti-henti. Tangisan untuk siapa? Tangisan untuk umat. Jangan disiksa umatku, jangan disiksa mereka, jangan diazab mereka. Apabila mereka memohon keampunan, jangan disiksa mereka jikalau mereka ada bersamaku, duduk bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi, apabila tangisan Nabi itu begitu kuat menyebabkan para sahabat ikut menangis. Dia menangis untuk sahabat yang ada waktu ketika itu, yang duduk bersama-sama bersolat gerhana dengan baginda SAW. Lepas tu Nabi baca khutbah. Nabi baca khutbah. Dalam khutbah Nabi itu, Nabi menafikan berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan ni bukan dengan sebab orang mati ataupun siapa-siapa lahir. Sebab bagi kepercayaan orang-orang jahiliah, masyarakat jahiliah, gerhana matahari berlaku dengan sebab raja mati ke, apa-apa nak berlaku ke, siapa-siapa lahir mai ke, maka berlakulah gerhana matahari. Walhal ketika itu Allah Ta'ala menguji keimanan, akidah seseorang itu. Berlaku gerhana matahari, raja mati. Dia apa kata aku tu? Patutlah. Aku dah kata. Tengok gerhana. Ada raja mati. Ketika ni yang mati adalah Raja Najasyi. Yang Nabi keluar sembahyang solat jenazah ghaib tu. Berlaku gerhana. Dia pun percaya macam tu. Tu Nabi kata bukan kerana tu. Tapi adalah kerana kekuasaan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita punya akidah ini Allah uji. Kan tidak ada perkara kebetulan. Tetapi ada sebab musabab. Kenapa berlaku perkara itu serentak. Okey. Kita hari tu gatai tepuk tangan. Gatai tepuk tangan ni orang kata nak dapat duit. Duk sak tu petang tu orang main tak duit. Aku dah kata dah. Kalau kata tepuk tangan ni yang nak dapat duit. Itu berlaku. Ujian atas akidah. Jaga. Jangan duk garu sangat tepuk tangan. Hari dia tak main jenuh luka tepuk tangan tu. Pakai baju tu beralih orang kata nak dapat duit. Kan? Ini istilah jahiliah. Yang digunakan. Jadi Nabi memperbetulkan akidah. Yang ada sahabat-sahabat yang juga penduduk-penduduk ketika itu yang masih mengamalkan kepercayaan kalau gerhana ni adalah orang nak mati. Yang nak mati tu raja-raja ke, atau yang nak lahir ni utusan-utusan ke apa dia dan sebagainya. Itu kepercayaan yang Nabi tentang habis-habisan. Okey. Hadis seterusnya. Hadis 325. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan an Atha bin Sa'ib an Ikrimah an Ibnu Abbas qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi wa sahat ummu Aiman. فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكينا عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جانبيه وهو يحمد الله تعالى. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni anak kepada Zainab yang hampir meninggal dunia, diletakkan di pangkuan baginda. Akhirnya
Cucunya meninggal di pangkuannya. Melihat keadaan itu, Ummu Aiman menjerit di sini menangis nah, ya tabki, menangis nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, adakah engkau menangis di sisi Rasulullah? Ummu Aiman menjawab, bukankah aku melihat engkau menangis? Baginda bersabda, aku bukannya menangis tetapi sebagai tanda kasih sayang. Sesungguhnya orang yang beriman sentiasa berasa baik atas setiap keadaan. Ketika melihat seorang meninggal dunia, ia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini menangis dalam pada sebuah kematian ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kata apa? Riba lah nah. Meriba cucunya daripada anak Sayyidatina Zainab. Okey. Se- Sebenarnya cucu Rasulullah ni ramai tau. Tapi yang paling masyhur yang kita tahu hanya anak Sayyidatina Fatimah saja. Nah, iaitu Sayyidina Hasan dan Hussein. Kedua ni lah yang paling masyhur. Sebenarnya cucu dia ada 7 orang. Daripada puteri-puteri Nabi. Di antara cucu-cucu Nabi ni, anak Zainab yang dimaksudkan di sini adalah yang bernama Abdullah. Nah, Abdullah bin As. Nah, itu adalah anak kepada Zainab yang diletakkan di atas riba Nabi SAW. Kemudian uh, cucu Nabi, anak kepada Sayyidatina Zainab juga yang bernama Umamah. Nah, bernama Umamah binti Zainab. Buat saja binti Zainab lah. Nah, abang kata dia tu anak Sayyidatina Zainab. Yang tu besar. Besar dan berkahwin dengan Sayyidina Ali selepas wafatnya Sayyidatina Fatimah. Pula dah cucu Rasulullah berkahwin dengan menantu Rasulullah. Iaitu Umamah. Itu puteri kepada Sayyidatina Zainab. Cucu Rasulullah. Kemudian Hasan Hussein yang tu yang kita tahu. Dah 3 dah. Kemudian ada lagi cucu Rasulullah. Nama Zainab. Yang digelar Sayyidatina Zainab ini dengan nama Khadijah Sughra. Sayyidatina Zainab yang kata yang dia bawa kepala abang dia Sayyidina Hussein masuk ke dalam Mesir tu. Itulah yang keempat. Anak kepada Fatimah. Fatimah dia ada 4 orang anak dah. 4 orang anak. 3 lelaki, 1 perempuan. Hasan, Hussein, Muhsin, Zainab. Okey. Kemudian anak kepada Zainab. Tengok Zainab ulang balik. Anak kepada Zainab ada 2. Iaitu Sayyidatina Umamah. Umamah ni bukan nama lelaki dah. Nama perempuan. Dan Sayyidina Abdullah. Yang wafat di atas riba Nabi yang hadis yang kita baca tadi tu. Itu menjadikan 5 orang. Kemudian satu lagi. Yang paling masyhur. Cucu Nabi SAW. Selalu kita baca hadis dia. An Ibnu Umar radhiyallahu Anak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang tu cucu Rasulullah. Ibnu Umar siapa dia? Abdullah bin Umar. Yang duk riwayat hadis. Banyak hadis yang kita baca. Yang duk tidur dengan Rasulullah. Yang duk habaq berapa banyak Rasulullah baca surah tu. Itu Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa dia? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Sebab apa? Sayyidina Umar berkahwin dengan puteri Rasulullah yang bernama Hafsah. Ni kalau nak cerita salah silap. Pening sikit, ambil sikit masa cuma nak tahu. Rupanya Rasulullah punya cucu ni ramai. Dah 6 orang. Satu lagi nama Ummi Kalsum. Ummi Kalsum ini juga adalah anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar. Ramai rupanya. 7 orang. Tetapi kesemua mereka itu tak dipromosikan. Bila sirah tak dipromosikan, kita yang ke belakang ni tak tahu. Tak tahu. Yang kita tahu Hasan Hussein je. Yang tu yang kita dengar selalu. Tak apa. Nanti kita belajar sirah Rasulullah. Kita akan cuba menerokai. Kita cuba akan merentasi satu sirah daripada latar belakang Rasulullah.
anak cucu Nabi SAW, maka baru kita kenal, ni baru duk belajar nak kenal Rasulullah, baru nak kenal salah silah, baru nak kenal sahabat Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ni yang wafat ialah Abdullah. Abdullah. Suami kepada Zainab ini bernama Af. Abu As dia panggil kat dia. So, dia belum Islam lagi. Bila dia belum Islam lagi, Rasulullah pindah pergi ke Madinah. Dia tak bagi Zainab pergi. Dia tak bagi Zainab pergi. Zainab ni duduklah di Mekah. Punyalah teringat kat ayah dia, nak pergi kat ayah dia. Rasulullah pun teringat dekat Zainab. Pasal apa? Zainab ni puteri sulung Rasulullah. Puteri sulung Rasulullah. Abu As bin Rabi' ni, dia tak bagi pergi lah sebab isteri dia. Jadi satu hari di dalam peperangan Badar, berlakunya Abu As itu ditawan oleh Rasulullah. Dia sebagai orang tawanan. Bila tawan, Sayyidatina Zainab ni nak tebus suami dia, hantar pergi seorang hamba bawa pergi kalung. Kalung satu-satunya milik Sayyidatina Khadijah, yang Khadijah hadiahkan kepada Sayyidatina Zainab sebab berkahwin dengan Abu As ni. Dia kirim rantai dia tu, dia kata bagi dekat Rasulullah, habaq kata dia nak tebus suami dia daripada menjadi hamba tawanan. Rasulullah pegang-pegang kalung tu, menangis. Dia kata Rasulullah, anak dia, kalung tu isteri dia punya. Baik kepada dia untuk tebus menantunya. Apa perasaan seorang ayah mertua, seorang ayah, seorang suami? Apa perasaan? Hebat ujian, hebat ujian Allah ke atas kekasihnya. Jadi, dia bebaskan. Dia pegang kalung tu. Dia pegang kalung tu. Berdoa pada Allah, hantarlah puteri aku ni mai, hantarlah puteri aku ni mai. Tu yang kata dia sedang mengandung. Yang dia pergi dekat ayah dia tu, dia mengandung. Jadi, dia tusuk perut dia, hingga berdarah, nifasnya mengalir ke kuda yang dia tunggangi sampai di hadapan Rasulullah. Dia melahirkan di depan Rasulullah. Rasulullah riba, sempat memberi nama, sambil menangis Rasulullah. Tengok penderitaan yang dilalui oleh Sayyidatina Zainab. Demi Islam, demi ayahnya, demi Allah yang terutamanya. Mati. Cucu tu di pangkuan Rasulullah. Ummu Aiman yang ada pada ketika itu. Ummu Aiman ni pengasuh Rasulullah, dia sebenarnya menangis. Menangis sekuat-kuat hati melihat kekejaman, kezaliman yang berlaku kepada Sayyidatina Zainab. Rasulullah pandang kepada Rasulullah, kata, Ham menangis dekat aku. Menangislah sampai tertungging-tungging ni. Ham menangis, dia kata. Kata Ummu Aiman, bukankah engkau juga menangis? Nabi kata, aku menangis bukan menyesali tengok nasib ni. Aku tak menyesali pada nasib yang seperti menang. Tengok, menyesali awak lah mereka zalim buat macam ni. Tapi aku menangis kerana aku sayang kepada makhluk ni. Makhluk yang ada di atas riba dia. Menangis kerana melihat orang yang disayangi, kerana kasih sayang. Jadi, hadis ini nak menceritakan kepada kita keharusan. Maksud dia, kita boleh menangis andai ada satu-satu kematian orang yang kita sayang. Jadi, boleh kita menangis. Bukanlah haram untuk kita mengalirkan air mata. Bukan kerana kita tak redha, tetapi kerana berkasih sayang. Maka menangislah. Seandainya tangisan itu dapat meredakan rasa sebab di hati. Cuma yang haramnya, janganlah menangis sebab berbunyi darah-darah, meraung, merintih dan sebagainya. Kerana kata Nabi SAW, seburuk-buruk suara adalah suara orang yang menangis sebab berbunyi kriau darah-darah, tak meredai dengan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada mereka. Baik, wallahu a'lam berkenaan dengan hadis ni. Sebelum saya tutup hadis ni, suka saya bawa saya baca satu
syair berkenaan dengan air mata Rasulullah nah. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nurul zati was-sirris sari fi sairil asma was sifat. Duhai temanku yang beriman, rindukah hati kalian buat Nabi akhir zaman yang menangis rindu kalian sehingga membasahi air matanya janggutnya yang mulia bagai permata jatuh ke riba menggeletar tubuhnya yang sasa. Lalu sahabat beranikan diri tampil bertanyamu Nabi, apakah gerangan tidak terhenti menangismu hingga risaunya kami? Duhai teman, ku merindui kekasih yang ku sayangi. Duhai taulan, ku merindui kekasih yang ku sayangi. Tidak tertahan rindu di hati, ingin bertemu mereka nanti. Soal sahabat yang budiman, aduhai kekasih Tuhan, apakah kami yang dimaksudkan? Jawab Nabi, kamu bukan. Akan tetapi ku merindukan mereka yang bakal beriman selepas ku wafat. Bukannya sezaman yang yakin percaya pada Tuhan. Mereka belum pernah dapat melihat wajahku kerana datangnya terlambat. Akan tetapi cinta mereka kuat. Oh rindunya kepada umat. Oh rindunya kepada umat. Air matamu menjadi saksi. Menjanjikan kecintaan kepada Nabi. Mengalir kerana cintakan umat. Mengalir kerana cintakan Allah. Mengalir kerana cintakan hamba-hamba yang lainnya. Apakah gerangan air matamu, wahai Purnama, akan dapat mengisahkan mereka yang datang tak tahu dari arah mana? Ini di antara syair ataupun qasidah yang telah pun dikarang oleh Ustaz Nizam Al-Banjari berkenaan dengan tangisan yang mulia, tangisan Nabi SAW, dipetik daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Nabi menangis rindukan umat sampai basah janggut, basah baju, umat yang tak ada di depan mata. Itulah kita, wahai sahabat-sahabat sekalian. Apa gerangan tangisnya Nabi kalau kita tak boleh menangis kerana dia? Tangislah. Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni cerita selepas wafatnya Nabi SAW. Balik ke rumah sambil peluk kedua-dua lututnya. Dia kurus, orang kurus boleh peluk lutut orang badan macam saya tak boleh nak peluk lutut. Kacau perut besar. Dia peluk lutut dia. Dia letak dagu dia di atas lutut. Sambil terlangkuk wajah dia, tak tangan lutut menangis. Ya Muhammad, Ya Muhammad. Isterinya bernama Sayyidatina Asma binti Unais. Anak dia bernama Asma. Dia Pak Arab ni suka buah nama berulang-ulang. Asma binti Unais tanya, pasal apa ni? Makan tak mau, minum tak mau, menangis. Dia kata rindu sangat-sangat lah. Rindu sungguh-sungguh. Rindu sungguh-sungguh dekat dia, ya Allah. Sampai ke tahap tu, sampai ke saat nak mati. Minta doa pada Allah. Dia minta pada Allah agar dimatikan pada hari yang sama. Pada usia yang sama. Dimakamkan pada makam yang sama. Rindu sahabat pada sahabat. Sampai kepada tahap tu. Sebab tu, lepas wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidatina Asma binti Unais
dipinang oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali berkahwin dengan Sayyidatina Asma binti Unas. Bukan apa dia kata, aku berkahwin dengan Sayyidatina Asma binti Unas. Sebab aku nak tahu, apakah amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar sehingga menyebabkan Allah Ta'ala mengatakan seluruh amal Abu Bakar ini jikalau dibandingkan dengan seluruh amalan umat manusia, berat lagi timbangan amalan dia. Aku nak tahu rahsia tu. Sebab tu aku berkahwin dengan Asma binti Unas. Bila minta share ni, kata Asma binti Unas, segala sunnah Rasulullah. Sunnah ni apa? Kelakuan. Perbuatan, kelakuan. Perkataan, akhlak, sikap, budi pekerti. Semua sunnah Rasulullah, semua dia buat. Semua Abu Bakar buat. Dia tak pernah tinggal satu pun. Daripada segi duduk makannya, berdirinya, pakai bajunya, qada hajatnya, tidurnya, bangunnya, semua dia buat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara yang memberatkan amalan timbangan beliau, dan dia selalu menangis rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Hebat cinta kalian, hebat. Hebat cinta kalian, ha? Tak manalah cinta kita ni, no? Di mana cintaku, ya Allah? Hadirkanlah, ha? Hadirkanlah, ya Allah, cinta kami kepada Rasulullah. Hadirkanlah. Cuba kenal dia. Kaji sifatnya. Ha? Lambakan rasa kasih sayang. Tagih, tagih, tagih. Sampai dia mai. Ha? Sampai dia mai. Dan menangis. Menangis. Menangislah. Sampai bila-bila. Wallahu a'lam. Mohon maaf sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya tak boleh nak buka ruangan untuk bersoal jawab. Saya nak kena bawa ustaz pi. Bukan bawa ustaz, bawa diri saya sekali lah. Kami berdua untuk vaksin kali kedua. Nah. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Andai, bukan kata andai lah. Memang banyak bicara saya yang salah dan silapnya. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya musabbibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya qadiyal hajat ya mujibad da'wat ij'alna minan najihin fansurna fa innaka khairun nasirin وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.